Dan pada malam ini, Buletin Awak ini akan memfokuskan mengenai laporan-laporan juga rangkuman berita dunia yang paling penting untuk tahun 2013, antaranya hubungan diplomasi yang tercemar akibat daripada isu intipan. Dan baru-baru ini Mahkamah New York mengumumkan tindakan Washington untuk mencuri dengar panggilan telefon adalah tindakan yang sah di sisi undang-undang. Menurut Hakim William Pauli, langkah yang dilaksanakan oleh Agensi Keselamatan Kebangsaan NSA itu adalah usaha untuk menangani ancaman Al-Qaeda. Namun tindakan curi dengar atau intipan ini juga membuka persoalan sama ada intipan ke atas negara lain turut sah di sisi undang-undang. Dan semuanya ini bermula dengan pendedahan oleh Edward Snowden. Lelaki warga Amerika Syarikat berusia 30 tahun ini mula mendapat perhatian dunia awal tahun ini selepas mendedahkan kerja-kerja pengintipan yang dilakukan oleh agensi risikan negaranya ke atas email peribadi rakyatnya sendiri atas alasan mengekang aktiviti pengganas. Pendedahan bekas kontraktor Agensi Keselamatan Negara NSA itu mencetuskan kemarahan rakyat Amerika Syarikat ke atas kerajaan mereka yang dianggap menceroboh peribadi mereka. Namun impak lebih besar ekoran pendedahan itu adalah apabila tercetusnya perang diplomasi antara Amerika dengan pemimpin negara-negara lain yang turut menjadi mangsa intipan negara Uncle Sam itu, antaranya Brazil. Sementara di Malaysia, nama Snowden mula menjadi sebutan apabila akhbar The Spiegel dan Sydney Morning Herald melaporkan pendedahan beliau bahawa kedutaan Amerika dan Suruhanjaya Tinggi Australia di Kuala Lumpur melakukan pengintipan dengan memintas maklumat radio, telekomunikasi dan internet rakyat negara ini. Snowden mendedahkan perkara sama berlaku di Indonesia, Jerman dan beberapa negara lain. Sementara itu, negara jiran Singapura turut dituduh terlibat dengan kerja-kerja pengintipan. Ia dikatakan membantu operasi pengintipan dikenali sebagai Five Eyes yang melibatkan Amerika Syarikat, Britain, Australia, Kanada dan New Zealand ke atas Malaysia dan Indonesia yang mana talian komunikasi dua negara terbabit melalui republik tersebut. Singapura bagaimanapun enggan mengesahkan atau menolak dakwaan berkenaan. Akibat tindakannya mendedahkan operasi sulit itu, Snowden terpaksa menjadi pelarian dan kini beliau dipercayai berada di Rusia. Beberapa hari lalu, sempena hari Natal, Snowden mengirimkan ucapan ini. Hi, and Merry Christmas. I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Isu yang dibangkitkan Snowden ini bukan sahaja melibatkan hal hak privasi, tetapi turut melibatkan soal kedaulatan dan keselamatan negara. Penganalisis berpendapat, hal yang didedahkan Snowden ini dibimbangi mungkin hanya sebahagian kecil daripada usaha besar negara barat. Dan di bilik berita ketika ini iaitu Dr. Azmi Hassan, Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia. Doktor akan bersama kita. Doktor, diberitahu sebentar tadi bahawa usaha-usaha Five Eyes melibatkan Amerika Syarikat, Britain, Australia, Kanada dan New Zealand dalam operasi pengintipan. Sejauh manakah perkara ini benar? Memang tak dapat dinafikan bahawa perkara ini memang berlaku di kalangan negara Five Eyes ini, di mana yang menjadi tumpuan utamanya adalah Amerika Syarikat, Britain dan juga Australia yang menjadi dalang pengintipan. Ianya bukan berlaku terhadap negara besar. Tiga-tiga negara ini mengintip, tetapi juga seperti yang berkatakan tadi dalam VT tadi, juga tempias kepada Malaysia dan juga Indonesia. Jadi sememangnya tidak dapat dinafikan lagi perkara pengintipan ini sememangnya berlaku dan didalangi oleh kelima-lima negara tersebut, AK. Tapi orang kata intipan ini suatu yang tidak baiklah dilakukan. Tapi mereka memberi alasan, The Five Eyes ini memberi alasan dan juga Mahkamah New York juga menyatakan bahawa ini adalah satu usaha untuk mengekang aktiviti keganasan. Sejauh mana perkara tersebut orang kata boleh diterima? Sememangnya menggunakan alasan untuk mengekang keganasan dan mengintip rakan-rakan mereka tidak boleh diterima dan begitu mengaibkan sekali. Adakah Amerika Syarikat mengintip
Germany ataupun mengintip Brazil untuk mengekang keganasan. Apakah Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi tidak mahu berkongsi maklumat dengan Amerika Syarikat ataupun Australia ataupun Britain. Jadi dengan menggunakan alasan mengekang keganasan itu adalah hanya sebab dan dalil mereka untuk mengesahkan, untuk membenarkan dan juga untuk mengendurkan kemarahan masyarakat antarabangsa terhadap aktiviti pengintipan mereka. Jadi apa sebenarnya yang mereka nak cari ni, Dok? Besar kemungkinan bukan saja dikatakan masalah politik, tapi besar kemungkinan mereka mencari isu-isu tentang ekonomi sesebuah negara. Umpamanya Malaysia, saya pasti mereka begitu berminat apakah pendapat Malaysia ataupun kerajaan Malaysia terhadap perjanjian Trans-Pasifik maksudnya. Jadi itu yang dikatakan, bukan masalah keganasan, bukan isu politik, tapi isu ekonomi yang menjadi punca utama kenapa mereka melakukan sedemikian rupa. Kalau berkaitan dengan isu ekonomi seperti itu, contohnya isu TPPA, jadi sejauh manakah ia boleh mengganggu-gugat orang kata kedaulatan dan juga keselamatan negara, khususnya Malaysia? Ya, jikalau Amerika Syarikat mengetahui pendirian sebenar kerajaan Malaysia terhadap isu TPP ini, sudah pasti apabila mereka berada di meja rundingan, mereka dikatakan mempunyai maklumat yang sepatutnya mereka tak ketahui. Jadi bagi pihak yang mempunyai maklumat rahsia ini, di meja rundingan sememangnya mereka berada di landasan yang lebih atas berbanding dengan Malaysia. Itu yang dikatakan isu ini melanggar kedaulatan sesebuah negara itu sendiri. Malaysia tak ada pasukan yang boleh buat intipan serupa atau bagaimana? Atau kita memang tidak langsung terlibat dengan aktiviti seperti ini? Setiap negara dikatakan membuat intipan di kedutaan masing-masing. Sebab tu ada dikatakan military attaché. Tetapi masalahnya AK, apabila intipan itu didalangi oleh Amerika Syarikat ataupun Britain, intipan itu berlaku secara berleluasa dan begitu mendalam sekali. Jadi ini yang menjadi isunya. Kerana ianya Amerika Syarikat berbanding dengan intipan Malaysia yang dibuat oleh Malaysia berbeza, sangat berbeza dari segi teknologinya. Itu yang menjadi isu masyarakat antarabangsa sekarang ini, AK. Dan Singapura melalui Menteri Luarnya Syumuga mengatakan bahawa tidak enggan memberi sebarang reaksi sama ada mahu mengiyakan atau menidakkan tuduhan bahawa Singtel turut terlibat dalam isu intipan ini. Bagaimana Dr. melihat keadaan ini? Saya lebih menjerumus kepada Singapura ingin menjaga hubungan diplomatik di antara, bukan sahaja di antara Malaysia tetapi juga di antara Indonesia. Jadi dari segi tersiratnya semua orang tahu Singapura ada melakukannya kerana hub kabel gentian optik dasar laut itu melalui negara mereka. Mereka mempunyai kuasa. Jadi tidak mengherankan jika adakah mereka dalam hal ini Singapura terpaksa atau dengan rela hati? Saya melihat mereka, bagi analisis saya sendiri, mereka adalah dengan rela hati kerana permintaan yang sama dilakukan oleh Amerika Syarikat terhadap Tokyo, tapi Tokyo menolaknya, tetapi Singapura tidak menolaknya. Jadi sebab itu saya katakan ini bukan keadaan terpaksa tetapi kerana rela hati kerajaan Singapura itu sendiri. Adakah ini boleh menunjukkan siapa kawan kita yang sebenar dalam hal ini, Doktor? Perkara pengintipan di AK bukan sesuatu perkara yang mustahil. Cuma kita kena berhati-hati. Ini bukan bermaksud Singapura bukan rakan kita. Sama juga Amerika Syarikat tidak boleh ataupun Germany tidak boleh mengatakan Amerika Syarikat bukan rakan mereka. Ini adalah sesuatu negara itu terpaksa menghadapinya kerana itu adalah realiti dalam suasana diplomatik antara dua negara. Okey, baik. Dr. Azmi Hassan, Doktor akan terus berada di Bilik Berita kerana selepas ini kita akan bincang pula mengenai isu Arab Spring atau kebangkitan rakyat di rantau Arab yang tidak berkesudahan. Jangan kemana-mana, teruskan bersama Buletin Awal ini.